Selamat malam, salam sejahtera. Yang paling menghangatkan isu pada malam ini berkaitan dengan kes rayuan Najib tentang di Mahkamah Persekutuan melibatkan hukuman penjara 12 tahun dan denda 210 juta. Yang paling mengejutkan aku hari ini, selain daripada keputusan Najib menarik dakwaan rasuah kepada hakim yang telah menjatuhkan hukuman penjara kepadanya semalam, yaitu Muhammad Nazlan, hari ini pula yang lebih mengejutkan, aku tahulah ini strategi mereka nak menangkah, strategi nak melambat-lambatkan permainankah, strategi nak menangguh-nangguhkan keputusankah, atau apa sekalipun. Yang pentingnya, yang mengejutkan, Firma Guaman baru Najib yang baru menggantikan Firma Guaman, Tuan Safi Abdullah tersebut, hari ini mengumumkan Firma Peguam Zahid tarik diri jika rayuan SRC Najib diteruskan. Wah, manis sungguh keputusan ni ya. Aku hairan baca tajuk utama ini. Bayangkan, tajuk utamanya, Firma Peguam Zaid tarik diri jika rayuan SRC Najib diteruskan. Sampai begitu sekali. Ini macam satu provokasi pula aku rasakan. Tak apalah kalau mereka bukan berniat provokasi pun, tapi aku merasa tindakan ini seperti memprovokasi pula Mahkamah Tinggi atau Mahkamah Persekutuan. Kalau Mahkamah Persekutuan meneruskan pendengaran rayuan Najib, menurut yang saya faham, Firma Peguam Zaid yang mewakili Najib yang baru ini dalam rayuan kes SRC ini pula akan menarik diri. Nah, habislah Najib kalau begitu kan. Siapa lagi yang mewakili beliau selepas ini? Ataukah ini adalah satu tindakan melambat-lambatkan permainan? Seperti main bola lah kan. Masa kecederaan kadang-kadang lompat sini, lompat sana, macam-macam. Ulasan yang seterusnya, pasukan peguam baru Najib akan sekali lagi memohon penangguhan pendengaran rayuan bekas Perdana Menteri itu dalam kes rasuah RM42 juta SRC Internasional minggu depan. Bagaimanapun, sekiranya Mahkamah Tertinggi negara itu masih memutuskan untuk meneruskan pendengaran rayuan, peguam dari Tuan Zaid Ibrahim Sulfan TH Liu and Partners yang diketuai oleh Hisham T. Poktek akan menarik diri daripada mewakili Najib dalam perkara ini. Aku nak cakap apa lagi untuk Najib ya. Kesian pun tak sampai hati. Nak kata apa lagi? Tak tahulah. Sudah pecat Safi Abdullah, kali ini pula Tuan Zaid kata nak tarik diri pula kalau rayuan itu diteruskan. Jadi apalah nasib Najib selepas ni? Siapalah yang akan mewakili dia? Adalah dipercayai perkara ini dimaklumkan kepada Mahkamah Persekutuan semasa pengurusan kes petang tadi. Pengurusan kes itu adalah susulan permohonan Najib untuk mengemukakan bukti baru bagi membatalkan sabitannya terhadap 7 pertuduhan salah guna kuasa, pecah amanah jenayah CBT dan penggubahan wang haram, membabitkan RM42 juta dana SRC. Pada Isnin depan, Mahkamah Persekutuan dijadualkan mendengar terlebih dahulu permohonan memasukkan bukti baru, kemudian diikuti dengan rayuan utama SRC yang turut menyentuh mengenai hukuman penjara 12 tahun Najib dan denda RM210 juta. Sementara itu, bernama melaporkan pasukan peguam yang baru dilantik Najib, yang mewakili Najib bagi rayuan terakhir dalam kes membabitkan dana SRC Internasional Sedan Berhad, hari ini memberitahu Mahkamah Persekutuan bahawa mereka akan menarik diri sekiranya Mahkamah tetap akan terus mendengar rayuan itu minggu depan. Inilah yang aku kata awal-awal tadi. Apakah ini satu tindakan melambat-lambatkan permainan ataupun provokasi, ataupun memang dah sedar akan kalah? Jadi kalau dah sedar memang akan kalah, siapalah yang nak wakili Najib?
takkan Tuan Safi Abdullah ambil alih semula, dah dipecat ambil balik. Aduh, aku pun tak tahulah nak ulas apa lagi. Media difahamkan peguam dari Tuan Zaid Ibrahim, Sulfan TH Liu and Partners, ZIS dan Tuan Hisham Teh tidak bersedia untuk meneruskan rayuan berkenan kerana ia melibatkan isu penting dan memerlukan masa untuk persediaan kerana ia bukan rayuan biasa. Seperti di dalam satu komen ataupun satu ulasan daripada peguam kanan di Malaysia, beliau mengatakan bahawa menjadi tanggungjawab kepada semua peguam cara, peguam bela yang mengambil sesuatu kes itu untuk mengetahui bahawa apa saja kes yang dia ambil, dia harus sedar tentang masa, kekalahan masa yang dia perlu ada, dan dia sudah bersedia dengan apa-apa yang akan berlaku semasa kes tersebut dijalankan. Bermakna, Tuan Hisham Teh ini patut dia sudah sedar. Waktu dia bersetuju menggantikan Tuan Safi Abdullah, dia sedar masa itu amat terhad. Dia sedar dan dia harus sedar. Dia pun perlu sedar dan semestinya sedar. Dia wajib sedar yang dia perlu sedia dan dia harus tahu kemungkinan besar rayuan untuk menangguhkan pendengaran kes itu akan ditolak Mahkamah Persekutuan dan akhirnya benar-benar berlaku. Tetapi apa yang berlaku, mereka kata kalau diteruskan juga tarik diri. Begitulah pula kan. Oleh itu, jika mahkamah tetap mahu prosiding rayuan utama diteruskan pada Isnin ini, peguam terlibat tidak mempunyai pilihan selain menarik diri daripada mewakili bekas Perdana Menteri itu. Adakah ini tanda bahawa mereka memang sedar Najib sukar untuk ditolong lagi? Difahamkan perkara itu dimaklumkan kepada Timbalan Pendaftar Mahkamah Persekutuan Wan Fatimah Zahra, Wan Yusuf dan Siti Hajar Mustafa semasa pengurusan kes di hadapan mereka yang dijalankan secara dalam talian hari ini. Timbalan Pendakwa Raya Datuk V. Sitabaram dan Muhammad Ashraf Adrin Kamarul bertindak bagi pihak responden Pendakwa Raya, manakala Peguam Hisham Teh Pok Tek, Leo Tek Huat dan M. Ruben mewakili Najib. Pada 26 Julai, Najib telah memberhentikan dengan serta-merta Tuan Safi NNCO daripada bertindak sebagai peguam yang mewakilinya dalam rayuan sabitan dan hukuman membabitkan RM42 juta dana SRC internasional. Bagaimanapun, Najib berkata bekas peguamnya Muhammad Safi Abdullah akan terus bertindak sebagai peguam cara dalam kes lain yang dihadapinya di mahkamah. Najib kemudian melantik Hisham daripada Tuan Hisham Teh sebagai peguam utamanya, manakala rakan kongsi ZIS, Liu dan Ruben sebagai peguam baharunya. Mahkamah Persekutuan menetapkan 10 hari mulai 15 Ogos untuk mendengar rayuan terakhir ahli parlimen pekan itu untuk menepikan sabitan dan hukuman penjara untuk atas penyelewengan RM42 juta dana SRC internasional. Hari ini media juga dimaklumkan bahawa pendengaran usul untuk mengemukakan bukti baharu akan didengar terlebih dahulu pada Isnin dan jika usul ditolak, mahkamah akan terus mendengar rayuan utama. Bagaimanapun, media diberitahu bahawa Peguam Najib akan membuat permohonan lisan di mahkamah untuk menangguhkan rayuan utama selepas selesai hujah bagi usul, bagi memasukkan bukti baharu dan menyerahkan kepada mahkamah untuk membuat keputusan. Pada Julai tahun 2020, Hakim Mahkamah Tinggi Muhammad Nazlan Muhammad Ghazli yang kini Hakim Mahkamah Rayuan menjatuhkan hukuman penjara 12 tahun dan denda RM210 juta ke atas Najib selepas mendapatinya bersalah menyalahgunakan RM42 juta dana daripada SRC. Kes itu di peringkat rayuan terakhir di Mahkamah Persekutuan selepas Mahkamah Rayuan pada tahun lepas mengekalkan keputusan Mahkamah Tinggi dan menolak rayuan bekas Perdana Menteri itu. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda tentang nasib terakhir Najib yang sudah seakan-akan kelam, sekelam-kelam dan gelapnya apabila firma Peguam Zaid mengatakan akan tarik diri jika
rayuan SRC Najib diteruskan pada Isnin ini. Siapa yang akan mewakili Najib selepas ini? Habislah. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye.